Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1, kami akan membuat sesi presensi bersama jurutera kami yang pertama, iaitu Encik Muhammad Zahid Akmal dari company mana Encik Zahid? Saya dari company MCS Citizen Bahad. Mungkin hari kita. Okay. Dekat company tu Encik buat apa saja? Saya adalah subkan TMB untuk kerja CPM, Condition Based Monitoring. Lebih kepada predictive maintenance lah. Untuk semua pecawan-pecawan TMB setiap negeri lah. So sekarang ni saya lebih ke arah negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Jadi kami temu janji Encik, kami akan tanya beberapa soalan lah tentang etika mengikut Code of Conduct Professional BEM, Board of Engineers Malaysia. Jadi saya terus ke soalan pertama, apakah etika yang Encik aplikasi dalam pekerjaan? Saya mengamalkan sikap dan tingkah laku yang baik lah. Dalam melakukan sebarang pekerjaan, selain itu saya juga haruslah bersikap jujur dan amanah. Yang penting amanah. Sebab dia bukan apa, bila kerja ni dia, kalau kita tak jujur, contoh saya lebih kepada body maintenance, kalau kata kita tak jujur dan amanah, apa yang kita check tu, dia akan jadi masalah untuk saya dan company lah. Contohnya kalau kabel tu rosak, saya tak declare kabel tu rosak, dia akan jadi masalah. So etika yang saya lakukan lebih kepada bersikap jujur dan amanah dalam buat satu pekerjaan. Okey, faham. Untuk soalan seterusnya, apakah keselamatan yang Encik beratkan dalam syarikat Encik kerja sekarang? Kalau contoh saya, sebab saya lebih kepada site, so keselamatan yang sering kita beratkan adalah SOP lah. SOP memang, so kita follow SOP. Kalau sebab SOP guideline semua dah disediakan. So kalau kita tak ikut SOP dari segi macam pemakaian, safety helmet and safety helmet, safety shoes, sesuai dengan uniform semua tu, itu kalau kita tak amalkan benda tu secara hari, so dia akan ada masalah. So saya cakap. Untuk soalan yang ketiga, apakah tindakan Encik lakukan jika salah seorang daripada pekerja Encik melakukan kesalahan seperti mencuri atau kontrasi atau sebagainya? Kita tengok kepada kesalahan lah. Kita tengok kepada kesalahan dulu dan sebab kalau kita nak buang serta-merta tu, sebab kita kena tengok law yang ada. Tak boleh sipil-sipil buang. Kadang-kadang kalau kita nak buang pun, kita kena bagi tahu dekat board kan, secara betul dalam masa 3 bulan. Tapi tengok juga kalau benda tu terlalu sensitif dan terlalu, macam contoh kalau kita apa yang kita boleh, contoh kalau kita boleh bagi amaran, kita bagi amaran lah. Kalau benda tu berulang lagi dengan kesalahan yang sama, kita mungkin akan tak tertentik lah, maksud kita kena buang ataupun full gaji, selalu macam tu lah. Tapi mostly kalau selalunya akan dibuang lah. Untuk soalan yang seterusnya, jika berlaku sebarang insiden macam seksual atau sebagainya dalam kalangan pekerja Encik, apakah tindakan yang Encik ambil berdasarkan Code of Conduct BEM? Code of Conduct BEM. Kalau mengikut insiden-insiden seperti ini, kita tengok dulu, kita kaji dulu. So kalau kita ikutkan Code of Conduct, kalau pekerja tu dia macam salah, kena letak jawapan. Dan kira macam engineer profesional yang datang kena inform dengan lembaga dalam masa 3 bulan. Okay. Untuk soalan seterusnya saya bagi pada Faiz untuk tanya.
saya dan ikutkan company saya menyediakan kursus-kursus khas tu, sebab kan sebelum kita nak buat satu kerja tu, kita kena tahu apa spesifik kerja yang kita nak bagi kepada pekerja. So bila kita dah tahu spesifik dan kita bagi kursus-kursus khas untuk setiap kerja yang spesifik kita bagi. Contoh saya, kalau ada orang lain ultrasound, so kita sediakan kompeten punya sijil untuk orang boleh buat kerja-kerja macam tu. Dan manakala untuk menjadi apa tu seorang user profesional, dia perlu berdaftar untuk menjadi dengan BAM sebab untuk menjadi seorang user yang profesional. Itu untuk bahagian profesional lah, tapi untuk bahagian kursus-kursus khas itu kita ada menyediakan. Atau komponen daripada Encik tidak mendaftar dalam BBM, tapi sedang melakukan yang memerlukan atau komponen tertentu untuk Okay, soalannya tindakan saya diberi salah seorang pekerja. Alright. Kalau macam tu, dia okay, sebagai kalau saya kalau kita nak mengendalikan satu mesin, kalau orang tu tak berdaftar ataupun tak mengambil satu-satu sijil khas, saya terpaksa halang lah, ataupun saya akan buat satu report terhadap mungkin kita macam saya lebih ingat saya dengan TMB. Kalau saya rasa saya bertanggungjawab, company saya menghantar orang yang tak bertanggung, orang yang tak kompeten atau orang yang tak ada sejihad, saya boleh bagi ke TMB lah. Cuma risiko pada saya mungkin saya akan dibuat kerja ataupun mungkin kena tata-tata. Cuma bagi saya itu adalah etika seorang pekerja lah. Dia macam mana? Sebab kan bila kita membiarkan orang-orang yang tak ada sijil yang khas untuk buat ini, boleh jadi dia salah diagnose, betul kan, boleh salah diagnose, boleh salah, boleh macam-macam berlaku. So bila dia akan menimbulkan masalah yang besar di masa akan datang. Cuma risiko atas saya bila saya buat report kepada TMB atas company saya sendiri, so mungkin saya akan dibuat juga. Cuma itu etika, itu etika kita punya etika. Maksudnya benda memasukkan lah penipuan. Satu, benda ni saya cakap, benda ni bila kita tentang penipuan, bila kita tentang pemalsuan sijil ni, benda common tak boleh lah. Kalau kita rasa kita tak tahu law betul, tapi kita tahu mana saluran dia, kita report ke DM lah. Sebab yang boleh meluluskan, yang boleh tantangan ni orang yang betul sah, orang yang betul kompeten. Itu lah. Bagi saya, kita ada dua option. Satu, report polis sebab kita mungkin tak tahu apa tindakan selanjutnya, sebab polis mungkin dia ada harta-harta ada lagi. So yang cara kedua adalah report pada PM lah. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membuat temu janji bersama seorang lagi engineer, iaitu Encik Yap Zuwang. Daripada company mana Encik Yap? Pertemuan Networks. Jawatan Encik Yap apa ya? Network Engineer di Pertemuan Networks. Ya. Okey.
Okay. So hari ni kami akan temu janji dengan Cik boleh Boleh. Jadi kami akan tanya beberapa soalan tentang tentang etika dan juga merujuk kepada BEM Code of Conduct Okey. Okay, so jadi soalan pertama daripada saya adalah apakah etika yang Encik aplikasi dalam pekerjaan? Okey, etika pertama yang selalu saya aplikasi ialah untuk bertanggungjawab dan amanah. So, untuk jadi seseorang engineer yang profesional, kita kena bertanggungjawab atas apa-apa apa-apa kepercayaan, atas apa-apa task yang sudah diberi oleh majikan ataupun klien kami, dan sekiranya kita sudah diberi amanah tersebut, seharuslah kita bertanggungjawab untuk selesaikan apa-apa task yang sudah kita janjikan. Ya. Okay. Itu saja ya, Cik. Ya, itu saja. Soalan seterusnya, apakah keselamatan yang Encik selalu titik beratkan apabila Cik bekerja ataupun di dalam syarikat Cik? Okey, keselamatan yang selalu kami diperlukan sebab kami as a network engineer, banyak kami banyak yang kami sentuh ialah dengan current ataupun elektrik. So, keselamatan yang paling utama yang kami diperlukan ialah untuk menjaga keselamatan diri sewaktu nak bermain dengan elektrik macam itulah. So let's say sebelum kami nak buat apa-apa aktiviti, kami akan make sure hand glove dipakai supaya untuk prevent from electric shock macam tu. Okay, faham. Jadi soalan seterusnya, apakah tindakan Encik lakukan jika Encik jika salah seorang daripada pekerja dalam syarikat tu melakukan kesalahan seperti ponteng kerja, mencuri ataupun sebagainya? Okey, untuk saya secara peribadi, sekiranya saya mendapati saya punya colleague atau partner melakukan kesalahan tersebut, pertama sekali saya akan bertanya kepada mereka apakah sebab yang menyebabkan mereka nak buat sesuatu sebegitu. Sebab setiap orang mesti ada kesusahan dia. Jadi benda pertama ialah untuk memahami sebab-sebab yang menyebabkan mereka terpaksa untuk membuat kesalahan tersebut. Tapi kalau mengikutkan etika, mereka boleh dibuang kerja. Sekiranya mereka dibuang kerja, mereka hendaklah memberitahu lembaga secara bertulis dalam tempoh 3 bulan. Okey, faham. Jadi soalan yang terakhir daripada saya adalah jika berlaku sebarang insiden seperti gangguan seksual atau sebagainya dalam kalangan pekerja Cik ataupun dalam syarikat, apakah tindakan yang akan diambil dengan berdasarkan Code of Professional Conduct BEM? Okey, jika berlakunya apa-apa isu tentang seksual, sewajibnya untuk pekerja tu untuk dibuang kerja serta-merta, sebab benda ni dia bukan boleh diberi apa-apa amaran lah. Ini based on saya sendiri punya peribadi punya persepsi. Okey. Tapi sekiranya kalau mengikutkan BM, pekerja yang didapati bersalah tersebut, dia hendaklah meletak jawatan dan jurutera profesional berdaftar dengan sijil amalannya hendaklah memberi tahu lembaga secara bertulis dalam tempoh 3 bulan. Ya. Okey, faham. So itu sekian daripada saya. Saya akan pada seterusnya lah. Okey. Hello, Ya, hai. dengar? Sebelum Ya. saya start, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faiz bin Khalid. Saya ada 3 soalan untuk interview Encik. So soalan yang pertama, sebagai seorang jurutera yang berlandaskan BEM,
adakah Encik menyediakan khusus khas atau latihan untuk pekerja-pekerja Encik atau untuk Encik sendiri? Yes, itu memang sewajibnya. Sebab contoh macam di company saya, sekiranya kami ada apa-apa kerja yang kaitan dengan prinsipal tersebut, let's say contoh macam Huawei, Ruckus, Cisco dan sebagainya, memang kami akan menyertai dia punya khusus profesional dan juga untuk menjawab exam profesional dia. Sebab ini pun berlantaskan dengan BM juga, di mana seseorang jurutera hendaklah untuk mendaftar untuk menjadi jurutera yang profesional. Soalan kedua daripada saya, apakah tindakan Encik jika mendapati salah seorang pekerja ataupun ahli kumpulan Encik tidak berdaftar dalam BEM dan sedang mengendalikan mesin yang memerlukan skill atau certain skill yang tinggi untuk mengendalikan mesin tersebut? Okey, secara individualnya, sebab saya punya company tidak ada banyak kaitan dengan mesin yang susah, sebab kami punya job scope more to macam router, switching, semua macam tu, di mana dia tidak membawa dia tidak membawa sangat kemudaratan dengan kehidupan. Tetapi macam pun kami akan untuk make sure engineer yang mempunyai profesional tersebut baru boleh buat apa-apa konfigurasi dengan router ataupun switch tersebut. Sebab sebagai seorang jurutera atau pekerja yang mengetahui, sesetahu saya sebagai seorang jurutera atau pekerja yang mengetalikan mesin tersebut, mereka hendaklah mempunyai sijil kemahiran dengan mendaftar kepada BEM. Sebab benda tu macam satu pekerjaan yang profesional. Jadi pendaftaran tu seharusnya diwajibkan sebelum mereka nak melakukan apa-apa aktiviti dengan mesin-mesin tersebut. Ya. Okay, thank you Encik. So soalan terakhir daripada saya. Sebagai seorang jurutera profesional, apakah tindakan jika Encik mendapati penipuan ataupun pemalsuan sijil dan job yang berlaku dalam syarikat Encik? Apakah tindakan yang untuk soalan ini, sebab dalam pengalaman saya, semua sijil yang kami dapati, dia memang direct daripada prinsipal tersebut. Jadi penipuan tu jarang berlaku. Akan tetapi kalau mengikutkan Code of Conduct BEM, jurutera profesional berdaftar dengan sijil amalan, dia hendaklah meluluskan dan menandatangani hanya dokumen kejuruteraan yang telah disediakan atau telah disediakan di bawah arahan dan kawalannya. Akan tetapi jika didapati bersalah, mereka akan diberi amaran, dan jika mereka mengulangi kesalahan yang sama, mereka juga akan diberhentikan kerja secara serta-merta lah. Ini yang setahu saya. Ya. Okay, terima kasih Encik. So saya serahkan kepada kawan saya. Okey. Okay, hai. Nama saya Ashraf. Okay, saya teruskan dengan soalan seterusnya kepada Cik. Okay, bagi pandangan Cik, adakah pihak staf ataupun engineer boleh terima sebarang papasan ataupun sagawati daripada mana-mana pihak dalam melaksanakan proses ke apa ke? Sebenarnya tidak seharusnya kita menerima apa-apa faedah ataupun papasan daripada mana-mana satu pihak untuk menjaga kebersihan dan kesucian kita dalam etika pekerjaan. Okey, sebab lagi pun merujukan kepada BEM, jurutera profesional berdaftar dengan sijil amalan tidak boleh menerima apa-apa faedah atau pampasan kewangan atau sebaliknya daripada satu pihak untuk perkhidmatan kejuruteraan profesional pada projek yang sama.
atau untuk perkhidmatan kejuruteraan profesional yang berkaitan dengan projek yang sama. Melainkan keadaannya didedahkan sepenuhnya dan dipersetujui oleh semua pihak yang berkepentingan. Okay, soalan seterusnya, andai kata daripada pihak cik ataupun company ada yang engineer ataupun staf menerima sebarang pampasan, apakah tindakan yang akan diambil? Setahu saya tak ada dalam pengalaman pekerjaan saya ada sesiapa kawan sekerja saya yang menerima apa-apa pampasan, tetapi saya percayalah bahawa mereka sesiapa yang menerima pampasan akan diberikan amaran, dan jika mereka mengulangi kesalahan yang sama, kemungkinan besar mereka juga akan diberhentikan kerja serta-merta. Okay, ini soalan daripada kami. Apakah prosedur untuk menjadi engineer BM, maksudnya untuk dapatkan title engineer itu sendiri? Okey, proses yang perlu dilalui untuk menjadi seorang jurutera profesional melalui BM adalah mudah, sebab merujukan kepada BM, pemohon perlu melakukan pendaftaran dan permohonan dikehendaki memenuhi 3 tahun pendaftaran sebagai jurutera siswazah sebelum layak pemohon jurutera profesional melalui laluan 3, iaitu session 10/2 di Akta Pendaftaran Jurutera 1967 Semakan 2015. Selain itu, seseorang itu dia juga boleh merujuk kepada dekat laman web BM lah untuk proses-proses macam mana berdaftar sebagai seorang jurutera profesional. Jadi sebagai seorang pelajar yang sudah bergraduasi, kami sangat menyokong sekiranya pelajar-pelajar yang baru grad tu pergi berdaftar untuk menjadi seorang graduate engineer dekat PM secepat mungkin lah. Ya. Itu sahaja pada saya. Saya terus serahkan semula kepada Hafiz. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Yap kerana memberi kerjasama kepada kami untuk sesi Terima kasih. TGNG ni. Jadi saya mendoakan kesejahteraan Cik Yap dan selalu inilah moga berjayalah dalam pekerjaan yang Cik Terima kasih. lakukan sekarang. Okey, terima kasih banyak. Okey. Okey, terima kasih.